amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Namun kita sebenarnya dalam arti kata perjalanan hidup kita ini, istilah kata dalam perjalanan hidup kita akan meninggalkan pergi. Kalau manusia ni, hidup lawannya mati. Makna hidup lawannya mati. Mati itu bukan habis kita, tetapi mati itu bermulanya kehidupan kita. Begitu juga Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan datangnya sangat-sangat kita, bila datangnya Ramadan sangat-sangat kita menanti kehadirannya. Tapi ni dah tiba penghujung tuan-tuan. Kita rasa ditinggalkan, kan? Macam ditinggalkan seorang kekasih tuan-tuan. Ramadan kerana apa? Kerana disebut ditinggalkan kekasih. Kerana dengan Ramadan itu menjadikan sifat kita dapat bermunajat kepada Allah dikabulkan. Hajat yang banyak kita dikabulkan. Hingga kan malam yang Allah janjikan pada malam Qadar itu, amalan digadakan sampai 84 tahun. 80 tahun punya amalan. Nak bandingkan pada bulan-bulan lain tak dapat selain daripada Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ini menjadikan kita ni, Allah, ni dah tiba hujung Ramadan, patut kita bukan istilah kata kita nak bersedih kerana nak menghadapi hari raya. Sebab itu kita ni bila kata nak raya, Allah suka kita, tapi diingatkan janganlah kita lupa dengan Ramadan. Kerana apa? Kita dipesan oleh Nabi supaya kita minta kepada Allah supaya Ramadan yang kita lakukan ini dapat kita bertemu lagi di Ramadan di tahun-tahun akan datang. Kerana kita mengharapkan semoga kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita tuan-tuan. Jadi bagaimanakah kita ini bila mana nak menghadapi situasi kita ini, bila nak menghadapi suasana hari raya, habisnya Ramadan? Adakah kita dengan habisnya Ramadan dah tak payah pergi masjid, dah tak payah beramal dan sebagainya? Tak. Bahkan bagaimana amalan Ramadan itu yang kita jadikan, begitu juga selepas daripada Ramadan. Di bulan-bulan yang lain, maka kita lebih melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, terutama diri saya yang bercakap ni tuan-tuan, saya ni kadang tak mampu bagaimana? Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam arti kata tadi, perjalanan hidup kita ini mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya. Jadi apa yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara kita ini nak berhari raya. Kita ni dah dapat Ramadan, dah tinggal nak meninggalkan Ramadan ni. Lepas tu kita bersedih, sebenarnya bersedih meninggal Ramadan pada kita ni. Ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini untuk aku, untuk Ramadan akan datang pun aku dapat dipertemukan. Dan apa? Dapat kita beramal lagi, melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana cara kita ini untuk berhari raya. Maknanya kita tinggal beberapa hari akan menghadapi orang Islam atau umat Islam akan menyambut hari ketibaan Aidil Fitri. Meskipun sekarang kita masih dalam bulan Ramadan, namun perkongsian ini ingin mengajak kita sama-sama bagaimanakah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam menghadapi bulan Syawal nanti. Rasulullah SAW menyambut Aidil Fitri selepas sebulan menunaikan ibadah puasa. Pastinya terdapat cara dan bagaimana baginda melaksanakan hari raya. Jadi inilah yang kita kena lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana umat Islam merayakan hari raya? Adakah dengan bersukaria saja? Adakah dengan menghabiskan masa tengok TV saja? Adakah masa kita ni hanya berpoya-poya? Rasulullah SAW mengajar pada kita yang maksud dalam hadis riwayat daripada Tabrani dan juga Abu Daud menyatakan Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya puasa itu adalah hari kalian berpuasa dan Aidil Fitri adalah hari kalian berbuka. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa sesungguhnya adalah pada tanggal 1 Syawal umat Islam dilarang berpuasa. Maknanya kita ni, kita dah sedia maklum 5 hari dalam setahun itu yang Allah tak suruh kita puasa. Maknanya Aidil Fitri, hari raya Kurban dan hari 3 hari Tasyrik. Di mana 5 hari raya, 5 hari yang dalam setahun kita tidak diarahkan berpuasa. Kerana 1 Syawal itu
masa untuk menunjukkan Ramadan sudah berlalu dan tuntutan Ramadan sudah berakhir. Beruntunglah bagi sesiapa yang berjaya memanfaatkan kehadiran Ramadan dengan melakukan banyak amal kebajikan. Jadi untung mereka yang menjalankan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan, mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Jadi bila mana kedatangan hari raya pula menjadikan umat Islam dapat bergembira atas segala nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, yang riwayat daripada riwayat hadis Muslim, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Orang puasa ni ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika iaitu berbuka puasa. Ini kegembiraan yang ketika berpuasa, Allah gembiranya bila dapat bila satu hari puasa punya hausnya, panasnya kan, dapat hirup aja seteguk air. Ya Allah, nikmatnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan? Itu antara kegembiraan. Kegembiraan yang kedua ialah bertemu dengan Tuhannya. Ini janji Allah. Allah hadir menyatakan pada kita ni, kegembiraan kita pertama bila mana kita berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah mana? Disebutkan oleh Nabi, iaitu kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kita ni tuan-tuan, setiap hari kita sembahyang, kita sebut Allahu Akbar. Kita rindu kat Allah sebenarnya. Setiap hari kita sebut Allahu Akbar. Kita rindu dengan siapa? Rindu dengan Sang Pencipta. Kita rindu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah satu ketika nanti. Itu harapan kita semua. Sebab itu kita mengharapkan moga-moga dalam perjalanan hidup kita ini kita dapat bertemu Allah. Kita dapat bertemu Sang Kekasih kita yang sebenar-benarnya kasih kat kita. Jadi dalam kata tadi, bagaimana kita menyambut tatkala hari raya, umat Islam berbuka puasa sepanjang Ramadan, mereka akan bergembira. Ini ketika berbuka. Bahkan kegembiraan itu merujuk kepada rasa syukur kerana berpeluang menunaikan perintah Allah. Kerana apa gembira kita ni? Kerana kita di bulan Ramadan dapat Allah beri nikmat pada kita ni, dapat kita menunaikan puasa 30 hari. Contohnya kan kita dapat puasa. Kerana apa? Kurniaan Allah pada kita. Kerana apa? Dapat menunaikan perintah Allah SWT. Bahkan kegembiraan itu kerana dapat lari daripada larangan makan dan minum pada siang hari. Mana kita dapat mengelakkan kita makan siang hari. Ada juga orang bulan puasa tak makan. Ada bulan puasa dia tak puasa, makan, tak rasa malu dengan Allah. Bagi menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan menyambut Idul Fitri nanti, maka umat Islam perlu meraihkannya dengan mengikut jejak langkah dan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam atau seorang Muslim. Antara sunnah Rasulullah SAW ketika hari raya ialah sentiasa mengagungkan Allah SWT dengan mengungkapkan takbir dan juga tasbih dan tahmid. Ni tuan-tuan, bila kita ni, saya kata kita di bulan akhir Ramadan, kita pun mohon-mohon diraja mengisytiharkan besok raya, maka malam itu juga kena rasa gembira yang kita syukur atas nikmat Allah, kita bertahmid memuji Allah dengan kalimat ni, apa tu, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Inilah antara laungan ataupun tahmid, takbir, tasbih kepada Allah. Kita membanyakkan pujian-pujian kita kepada Allah. Bukan malam tersebut kita ni sibuk. Ni kadang-kadang malam raya, ya Allah jam tu lah sibuk. Tapi tak apa, raya tahun ni tak masalah. Kuih tak bayar buat pun tak apa. Pasal apa? Kena raya kat rumah. Tuan-tuan, kita didarangkan raya tahun ni kan Allah. Tapi memang juga tak apalah kan, bayar raya pun kat rumah. Jangan pula gitu, itu orang raya semua pergi masjid, habis kena tangkap kan, kena gari kan. Satu kesalahan mana jangan kita lakukan tuan-tuan. Jadi erti kata tadi bukanlah erti kata nak ungkapkan takbir ni dekat rumah pun dah boleh. Yang kita lakukan takbir ni setiap rumah orang Islam semua bertakbir. Kita nak macam tu, kita meraihkan hari raya kita. Itulah antara
Nabi ajar pada kita memperbanyakkan, mengagungkan, menyebut takbir, tasbih dan tahmid. Mana bila mana? Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan, perbanyakkan mengasihi Allah SWT sebagai tanda mensyukuri atas nikmat kurniaannya. Jadi dalam hal tersebut tuan-tuan, hal ini tidak semudah yang kita sangkakan. Kerana apa? Ketika menjelang 1 Syawal, masing-masing orang sibuk. Ya, masing-masing harap rono, harap merene, buah apa-apa sang dikawi, kan? Jadi jangan gitulah. Ketika contoh kata kan, ialah tak nafikan, memang kadang malam nak raya, ibu-ibu, kadang keluarga kita sibuk memasak, kan? Contohlah, ketika masak atau membereskan atau menghiasi rumah, sentiasa basahkanlah lidah, hidupkan dengan hati, dengan takbir memuji Allah. Tak apa, sama masak, sama takbir, pelan-pelan lah, jangan orang kuat, apa pula orang cakap lah. Jadi takbir ni semestinya kita ni memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam ayat Allah Taala yang maksudnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa Ramadan, hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah SWT atas petunjuk yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Inilah antara Allah jelaskan kepada kita. Dan selain itu juga jangan kita lepaskan peluang menunaikan solat Aidil Fitri di masjid. Ini satu peringatan juga. Jangan mengambil peluang, jangan lepaskan peluang nak sembahyang raya kat masjid. Tapi ingat, tahun ni tak ada sembahyang kat masjid. Kita tunggu arahan daripada yang Tuan Abu. Kalau kata arahan itu boleh tahun ini sembahyang, kita pergi sembahyang. Tapi kalau tak boleh dekat sembahyang masjid, bayanglah kat rumah dengan ahli keluarga kita. Jadi kan orang tanya juga, Ustaz, sembahyang raya kat rumah kan khutbah macam mana? Kan? Tak masalah. Kalau kita dalam rumah ada 4 orang dah cukup. Kan? Ada imam, ada makmum 3 orang, dah cukup. Tak masalah. Kan? Baik tu nak laksanakan, yang penting khutbah bukannya susah. Kan? Panduan ada. Ini hari lagi belajar. Hari yang lain lagi mudah. Tekan aja handset kita, buka Google, khutbah hari raya. Kan sunat. Jangan kita susah-susahkan. Tidak ada maknanya dalam Islam kita benda ni susah tu kan. Cuma ada jalan penyelesaian ni. Baik. Dari kita ini, bagi apa yang Nabi sebutkan bagi kita untuk kita meraihkan hari raya sebagaimana digalakkan dalam agama dan dalam syariat kita, adalah kita tadi membuktikan kita ni hari raya. Bukti kita mendahulukan Allah Ta'ala daripada perkara yang lain, menunaikan solat hari raya terlebih dahulu serta mendengar 2 khutbah antara sunnah yang dianjurkan. Maknanya kita ni buat juga, walaupun tak pengen izin ke tahun ni kita buat khutbah kat rumah. Mana digalakkan juga kita baca khutbah itu untuk anak-anak kita lah, peringatan kita. Dan juga sebelum keluar rumah, Islam disunatkan, mana kita kalau kita sembahyang pergi masjid, disunatkan makan dulu. Ini sunat. Kenapa Nabi SAW menyebutkan Rasulullah tidak keluar menuju ke tempat solat pada hari raya Aidil Fitri sehingga bagi dia makan. Ini dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi untuk kita ni sebagai hamba Allah dan Tuhan, kita ni dah sampai kepada penghujung Ramadan, dah hampir kepada hari raya inilah. Apa yang disarankan, apa yang dianjurkan adalah syariat kita adalah untuk kita ni memuji akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita juga ingin menyampaikan kita ni dalam meraihkan Ramadan kita ni, dalam Ramadan adalah dan nak menyambut kepada kegembiraan kita, jangan kita penuhi kembali kita dengan perbuatan-perbuatan yang Allah tak redha. Kan? Kita meraihkan hari kemenangan dengan kita bersyukuria, bercampur laki perempuan dan sebagainya, kan? Dengan bersyukuria dengan minum-minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai begitulah, kan? Jadi kerana apa? Kita mengharapkan moga-moga hidup kita ini kita akan bertemu di hari raya. Kerana sahabat Rasulullah SAW turut saling mendoakan kebaikan sesama mereka ketika bertemu di hari raya. Ini kunjung mengunjung lah sifat kita ini, untuk kita ni mendoakan di antara satu sama lain. Kerana ditegaskan, kita mengharapkan daripada Jubair bin Nu'afir menyatakan, bila berkata sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu pada hari raya, mereka mengucapkan di antara sama lain dengan lain doanya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan. Mana kita ni,
kita doakan di antara satu sama lain. Kita ni saling doa mendoakan, kan? Doa kita pada hari raya kan, doa ziarah kita kan. Kita kan biasa ada orang Melayu kita ni kan, bila hari raya ada sifat kunjung mengunjung. Ni yang digalakkan pada kita ni. Jadi mudah-mudahanlah Syawal yang kita akan sambut dengan penuh kesyukuran supaya mengundang nikmat keterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahanlah dalam hidup kita ni sebagai hamba Allah, kita ni tak mampu, kan? Jadi mudah-mudahanlah tahun ini tahun yang Allah uji pada kita ni, kan? Kita pun dah mendapat arahan daripada PM kita bahawa sesungguhnya raya tahun ini stay at home, kena duduk kat rumah juga. Jadi maknanya dalam kata kita ni, kita gunakanlah sebaik mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini untuk kita raih kasih sayang Allah Ta'ala. Apa yang disebutkan untuk kita ni, kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan, kita patuhi arahan daripada semasa ke semasa, sehinggalah PKP ini bebas, sehinggalah COVID-19 ini bebas, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah, jadi untuk kita kongsikan, mudah-mudahan pada kita hari ini kita dapat berima dengan hati yang ikhlas dengan apa yang Allah beri kenikmatan pada kita bersama, dan kita raikan dengan sebaik mungkin untuk kita meraihkan hari raya yang kita akan sambut tidak berapa lama lagi. Jadi mudah-mudahan akhirnya daripada saya, Muhammad Imam bin Jamil, semua ahli keluarga, mohon ampun dan maaf sebelum hari raya ini. Ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf lahir dan batin sekalian ada salah silap pada sahabat anda, daripada sahabat anda, ahli keluarga yang jauh juga yang dekat, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya syukur atas nikmat Allah Ta'ala yang kita hadapi hari ini, supaya segala nikmat yang kita Allah bagi itu dapat mengundang nikmat berterusan kepadanya. Jadi sekadar dulu daripada saya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.